Hai, selamat sejahtera. Dr. Sama binti Omar. Nama saya Liam Mun Fei. Dan nombor metrik saya ialah 279 397 dari kumpulan 17. Hari ini saya di sini untuk membincang tajuk tentang pengangguran disebabkan COVID-19 dalam berbagai bidang perniagaan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pengangguran bermaksud perihal menanggur atau orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perniagaan bermaksud perihal berniaga perdagangan. Melalui kajian COVID-19 merebak dari individu ke individu melalui titisan pernafasan dan sentuhan. Contohnya batuk dan bersin oleh pesakit, sentuhan tentang pesakit dan sentuhan permukaan yang dicemari virus. Kebanyakan simptom dapat dikesan dalam masa 14 hari. Disebabkan COVID-19, pelbagai bidang perniagaan di Malaysia terjejas dan mengalami kerugian yang besar. Perniagaan tersebut telah mengalami krisis kewangan kerana keuntungan tidak dapat menampung perbelanjaan operasi. Kekurangan kewangan untuk menampung kos operasi telah menyebabkan majikan terpaksa mengurangkan bilangan pekerja untuk mengurangkan kos operasi. Pengurangan bilangan pekerja oleh majikan dan penutupan operasi perniagaan telah menyumbangkan kepada peningkatan kadar pengangguran yang signifikan. Punca utama isu pengangguran berlaku dalam berbagai bidang perniagaan di Malaysia pada tahun 2020 ini adalah disebabkan COVID-19. Pada masa ini, COVID-19 merupakan isu kesihatan yang utama dan signifikan di peringkat antarabangsa dan negara kita Malaysia. Permulaan perebakan COVID-19 adalah di bandar Wuhan, Hubei, di negara China dan seterusnya merebakkan ke seluruh dunia. Berdasarkan laporan kes COVID-19 pertama, penyakit pandemik COVID-19 dikesan pada 1 Disember 2019. Kemudian COVID-19 merebak ke Hong Kong disebabkan interaksi antara pesakit COVID-19 dengan orang lain. Sejak perebakan pesat di China, perebakan COVID-19 hanya mengambil masa yang singkat, iaitu masa 4 bulan untuk merebak ke negara-negara lain. Antaranya Amerika Syarikat menyumbangkan kes paling tertinggi, iaitu sebanyak 8.6 juta kes dan 0.2 juta kes kematian. Permulaan perebakan COVID-19 di Malaysia adalah pada 25 Januari 2020. Kes jangkitan COVID-19 pertama melalui perebakan tempatan, iaitu seorang dewasa berumur 40 tahun yang merupakan adik kepada penduduk Malaysia yang pertama dijangkiti COVID-19. Pada bulan Mac, kes jangkitan COVID-19 mengalami peningkatan disebabkan aktiviti keagamaan yang diadakan di Sri Petaling, Kuala Lumpur. Pada 17 Mac 2020, Malaysia mencatat 2 kes kematian COVID-19. Nama saya Komi Chen, nomor matriks 279404. Isu pengangguran adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor, sama ada meningkatkan kadar pengangguran atau mengurangkan kadar pengangguran. Faktor pertama meningkatkan pengangguran ialah kawalan pergerakan kerajaan yang ketat seperti peringkat kawalan pergerakan PKP. PKP melarang pembukaan semua premis perniagaan kecuali premis yang membekalkan barang-barang keperluan asas. PKP juga menyegakkan aktiviti pelancongan. Perniagaan mengalami kerugian yang besar dan melaksanakan operasi berskala kecil dengan mengurangkan bilangan pekerja. Faktor seterusnya ialah kelembapan ekonomi di Malaysia. Malaysia mengalami pengurangan kegiatan ekonomi dan seterusnya membawa kepada kemerosotan KTNK
dan kekuatan ekonomi. Perniagaan turut mengurangkan kegiatan ekonomi dan seterusnya mengurangkan bilangan pekerja. Selain itu, faktor meningkatkan pengangguran ialah kekurangan pendedahan kepada teknologi. Perombakan COVID-19 telah menyebabkan mobiliti operasi perniagaan dari premis fizikal kepada medium secara atas talian. Kekurangan pendedahan kepada teknologi oleh sesuatu perniagaan akan menyebabkan perniagaan tersebut tidak dapat memulihkan operasi perniagaan semula, manakala pekerja yang tidak jeli teknologi akan terpaksa menganggur. Akhirnya, faktor yang meningkatkan pengangguran ialah kesukaran dalam pemasaran. Sekatan Jalan Raya telah menghadapkan peniaga bergerak ke tempat pemasaran. Masa operasi untuk perniagaan juga diangkat. Prosedur operasi standard SOP juga telah meningkatkan kos pemasaran produk. Kebanyakan tempat pemasaran telah ditutup disebabkan perintah kerajaan. Peniaga kecil dan sederhana kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Hidayah binti Al-Mahir bernama Matrix 280923 akan menerangkan mengenai faktor penurunan pengangguran. Terdapat 4 faktor penurunan pengangguran. Faktor yang pertama ialah kawalan pergerakan yang longgar. PKPP yang telah diisytiharkan Perdana Menteri memberi peluang kepada peniaga untuk meneruskan perniagaan mereka mengikut SOP telah ditetapkan. Kelonggaran diberikan lagi dengan perisytiharan PKPP yang memberi peluang kepada peniaga untuk beroperasi seperti biasa mengikut masa yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Faktor kedua adalah subsidi kerajaan. Kerajaan telah membutuhkan sebuah dana bagi membantu peniaga untuk meringankan beban mereka, terutama sekali beban membayar gaji pekerja melalui institusi kewangan berkeperbankan seperti Perkeso. Situasi pemecatan jawatan dan pengurangan saiz pekerja dapat dielakkan, seterusnya mengurangkan jumlah pengangguran di Malaysia. Faktor ketiga adalah bantuan pembiayaan oleh kerajaan dan institusi kewangan. Agensi kerajaan dan institusi kewangan telah menyediakan bantuan pembiayaan kepada peniaga, terutamanya perniagaan PKS. Bank Negara Malaysia telah menyediakan 5 jenis program pembiayaan khas. Di samping itu, jumlah dana dipinta tinggi kerana skim jama yang longgar, iaitu tempoh pembayaran yang lebih panjang dan kadar faedah yang lebih rendah. Faktor yang terakhir adalah perkembangan perniagaan atas talian. Penutupan premis atas perintah pihak kerajaan telah mendorong peniaga untuk menjalankan perniagaan atas talian yang juga menawarkan barang dan perkhidmatan dengan sistem penghantaran. Perniagaan penghantaran juga mengalami perkembangan atas permintaan yang tinggi. Selain itu, media sosial dijadikan platform oleh para peniaga untuk mempromosikan produk mereka melalui siaran langsung. Kos pemasaran seperti sewa premis dapat dielakkan dan kos operasi yang rendah serta untung yang tinggi menggalakkan para penganggur untuk menjalankan perniagaan atas talian bagi menjana pendapatan. Nama saya Nur Syafika Fitri binti Syafrizah Shah, nombor Matrix 280916. Saya akan membentangkan kesan-kesan nasionalisme dan patriotisme ketika pandemik COVID-19. COVID-19 memberi kesan negatif kepada semangat nasionalisme, iaitu penyalahgunaan media sosial yang rata-rata popular digunakan oleh orang ramai. Pada masa kini, berita semasa berkenaan penularan COVID-19 disiarkan di media sosial seperti di Facebook Live dan Twitter rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Tetapi apa yang berlaku, pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan berita-berita palsu yang boleh menggugat keselamatan rakyat. Berita-berita seperti ini telah membuatkan rakyat berasa bimbang dan ketakutan. Pihak yang tertentu perlu mengambil tindakan dengan menyekat akaun dan laman web yang menyebarkan berita-berita palsu tersebut. Tetapi, pandemik COVID-19 juga telah menyumbang kesan positif kepada nasionalisme dengan dapat memupuk semangat perpaduan masyarakat Malaysia. Tema Hari Kebangsaan pada tahun ini ialah Malaysia Prihatin. Kita dapat lihat bahawa rakyat Malaysia sentiasa membantu dan menghulurkan bantuan kepada rakyat yang terjejas, seperti mereka yang kehilangan pekerjaan juga hilang sumber pendapatan. Ini dapat dibuktikan bahawa terdapat tabung khas yang telah ditubuhkan oleh rakyat Malaysia ataupun kerajaan untuk menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Danish Irfan Imam Muhammad Asharuddin
yang bernombor matriks 280921. Saya akan menyambung pembentangan akan saya sebentar tadi. Saya akan menerangkan mengenai kesan terhadap pembinaan negara dan bangsa. Kesan pertama adalah dari segi kesan negatif, iaitu ekonomi terjejas. Bagaimana ekonomi akan terjejas? Hal ini demikian kerana PKP sedang berjalan dan ini menyebabkan banyak perniagaan tidak dapat berjalan. Ini menyebabkan ekonomi dari segi perniagaan terjejas akibat tiadanya hasil jualan bagi peniaga-peniaga tersebut. Peniaga-peniaga juga terpaksa membuang pekerja yang menyebabkan ekonomi pekerja-pekerja tersebut akan terjejas. Seterusnya, kesan positif. Kesan positifnya adalah bersedia menghadapi perubahan pantas. Hal ini demikian kerana pekerja yang telah diberhentikan kerja terpaksa mencari alternatif lain untuk mencari rezeki yang lebih halal dan bagi menampung sara hidup keluarga mereka. Mereka terpaksa berniaga atas talian. Ini menyebabkan mereka semakin mahir dalam urus niaga secara online. Mereka menjadi lebih peka terhadap era digital yang semakin membangun. Dan akhirnya mereka dapat menyelesaikan diri dengan gaya hidup yang lebih berbeza daripada keadaan sebelum ini. Saya juga dapat rumuskan bahawa kita sebagai rakyat Malaysia hendaklah sentiasa memakai hand sanitizer dan juga menjaga jarak sosial agar kita dapat memecahkan rantaian COVID-19 di Malaysia ini. Kesan ini telah memberi kesan yang membimbangkan terhadap golongan B40 dan M40. Mereka semakin menyebabkan kadar pengangguran di Malaysia meningkat. Marilah kita bersama mencegah COVID-19 ini agar kadar pengangguran di Malaysia dapat berkurang akhirnya. Sekian, terima kasih.